Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayang dia, Allah Subhanahu wa taala beri pada kita taufik untuk kita dapat berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan perintah yang begitu besar, yakni solat fardu dengan cara yang paling dilazimi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekarang terus dipegang oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk berada dalam majlis zikrullah. Majlis untuk kita sama-sama ingat Allah Subhanahu wa taala. Majlis untuk kita sama-sama nak sebut-sebut tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang perkara Allah suka, apa perkara yang boleh menyampaikan kita pada redha Allah Subhanahu wa taala. Kan? Insya-Allah dalam majlis kita ni kita tak akan sebut benda lain. Jadi ia termasuk daripada cabang-cabang zikrullah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bahawasanya an yaminir rahman, pada hari mahsyar nanti, hari kiamat nanti, hari mahsyar, an yaminir rahman, ada satu kelompok manusia yang berada di sebelah kanan Allah Subhanahu taala yang Maha Rahman, yang mana mereka ini laisu minal anbiya wala syuhada. Mereka bukannya nabi-nabi dan mereka bukannya para syahid. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun begitu, wajah mereka bercahaya, bercahaya yang mana cahaya dia itu menyilaukan pandangan nazaran nazirin, pandangan mata sejauh mata memandang, bergemerlapan, berkilau-kilau, bersinar-sinar. Yang mana Nabi SAW kata, yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada, menyebabkan para nabi dan orang-orang yang syahid iri hati, cemburu. Yaghbituhum, cemburu mereka itu. Walaupun mereka ni bukannya nabi, bukannya orang-orang yang syahid, tetapi mereka ni orang nabi-nabi pun cemburu tengok mereka di akhirat nanti, di mahsyar nanti. Kenapa cemburu tu? Bimaq'adihim wa qurbihim minallahi azza wa jal, disebabkan kedudukan mereka dan dekatnya mereka, darjat mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya, qila manhum ya Rasulullah, siapa orang-orang yang macam tu? Sebab sahabat ni sifat dia macam tu, bila bunyi pasal akhirat mereka akan segera menerpa, mereka akan segera bertanya. Mereka, bagi mereka itu satu perkara yang sangat-sangat penting, kan? Bila Rasulullah kata macam tu, terus dia orang tanya, siapa mereka tu? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hum jumma'un, mereka itu adalah orang yang berkumpul min nawazi'il qabail, daripada kabilah-kabilah yang berlainan. Orang Arab ni dia main kabilah lah. Kalau kita ni bolehlah kita kata negeri-negeri yang berlainan, tempat-tempat yang berlainan. Min nawazi'il qabail yajtami'una ala dzikrillah, mereka itu berhimpun untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yantiquna at-tayyibal kalami kama yantaqi akilat tamri atyabahu. Mereka ini memilih semasa dalam perhimpunan mereka ni, masa mereka duduk berkumpul ni, mereka memilih perkataan-perkataan yang baik, seperti orang yang memakan tamar memilih tamar-tamar yang baik. Macam kita tadi kan, tamar satu mangkuk,
Mulalah kita belik sana, belik yang berkenan, nak cari yang elok pada pandangan kita lah. Tapi last habis juga tamar tu, kan? Last dia akan habis juga tamarnya tu. Jadi inilah nak bagi tahu tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari muka Subhanahu Wa Taala, insya-Allah semoga Allah terima majlis kita ini menjadi majlis zikrullah juga. Dan dengan itu nanti kita akan dapat tengok manfaat dia di mahsyar. Apa yang terjadi di mahsyar nanti dengan asbab kita selalu duduk. Kita ni datang daripada tempat berbeza, daripada keturunan berbeza, keluarga berbeza, negeri berbeza. Tetapi semata-mata datang berkumpul di sini semata-mata untuk kita duduk nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, nak sebut Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih-lebih lagi kita syukur kerana sekarang kita bersama dengan Ramadan. Kita bersama dengan Ramadan Al-Mubarak, satu bulan yang begitu besar. Bukan saya yang kata besar, Nabi SAW sendiri yang kata ini adalah bulan yang agung, bulan yang hebat. Laqad atakum syahrul azim, syahrul mubarak, telah datang kepada kamu, kepada Nabi SAW cakap pada para sahabat di hujung bulan Syaban, telah datang kepada kamu satu bulan yang azim, yang agung, syahrul mubarak, bulan yang berkat. Apa tak berkatnya tuan-tuan? Buat sikit dapat banyak. Buat sikit dapat banyak. Dan untuk bulan ni saya rasa mana-mana ceramah lah daripada Syaban hari tu lagi. Sampai sekarang pun kalau ada lah kuliah tentang Ramadan, maka selalunya tak lepaslah daripada 3 hadis ni. Jadi saya pun nak ulang balik 3 hadis ni. Siapa yang belum tahu dia akan tahu, siapa yang dah tahu dia akan ingat. Makin kita faham, insya-Allah. Nabi SAW bersabda, yang mana hadis ini adalah sahih riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Man shama ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Biasa dengar tak hadis ni? Rasa macam pernah dengar kan? Dah tak payah terjemah dah ustaz, saya faham dah. Kan? Man shama ramadan, siapa-siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan segala dosa dia yang lalu. Itu hadis nombor 1. Nombor 2, man qama ramadana, siapa-siapa yang berqiyam Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab, dalam keadaan ia itu penuh iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan segala dosa dia yang lalu. Hadis yang ketiga, man qama lailatul qadri, siapa-siapa yang berqiyam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, yang qiyam dia itu secara dengan penuh keimanan dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan segala dosa dia yang lalu. 3 hadis ni lebih kurang, cuma berbeza amal-amal yang disebutkan. Hadis yang pertama dia kata shama Ramadan, berpuasa bulan Ramadan. Jadi puasa bulan Ramadan ni siang ke malam? Ke ada yang puasa malam sini? Tak ada kan? Tadi kita buka puasa, bukan sahur tadi tu. Maknanya kita tak ada, kita puasa siang. Yang hadis kedua kata man qama ramadana, mereka yang berqiyam Ramadan. Qiyam Ramadan ini kalau kita baca syarah-syarah hadis telah menerangkan berdasarkan hadis-hadis yang lain, ia adalah tarawih. Ia merujuk kepada solat tarawih. Jadi kalau solat tarawih ni siang ke malam? Ada yang buat solat tarawih siang. Kok pukul 10, boring, tak ada apa ni, kita sembahyang tarawih lah awal-awal siap-siap. Malam ni tak payah tarawih dah. Tak boleh, tak sah. Tak boleh. Tarawih ni pula dia memang khusus untuk bulan Ramadan. Jangan malam raya ni ada siapa-siapa rajin nak sembahyang tarawih pula. Manalah tahu kan? Pengurusi tengok imam, imam tengok pengurusi. Sunyi pula kita malam ni. Jom kita tarawih. Jangan buat kerja. Kan? Sebab itu tarawih ini ialah qiyam Ramadan. Sebab tu tuan-tuan, saya kat mana-mana saya bagi tazkirah, saya ingatkan diri saya dan seluruh jamaah, tolonglah adjust malam ni jangan kacau kalau boleh. Janganlah kacau dengan shopping ke, janganlah kacau dengan apa-apa, supaya tak terjejas tarawih kita. Bukanlah masalah tak boleh buat kat rumah.
selalunya kat rumah tak buat. Itu masalah dia. Kan? Ada orang kata, apa masalah? Ustaz, kalau pergi shopping pun balik saya buatlah kat rumah. Kalau buat macam tu betul, alhamdulillah. Yang menjadi masalahnya tak buat. Kan? Tak buat tu yang jadi masalah kita. Jadi insya-Allah kita beri perhatian. Sebab Nabi SAW kata ni, orang yang berqiyam Ramadan, ganjaran dia diampunkan segala dosa yang lalu. Hadis yang ketiga pula, man qama lailatul qadri, siapa yang berqiyam lailatul qadar pada masa lailatul qadar. Mana dia duk biasa ya, tarawih, tiba-tiba malam tu lailatul qadar rupanya. Dapat satu malam tu lailatul qadar. Kan? Walaupun kita tak sedar, tetap dikira lailatul qadar juga. Dia tak mesti kita nampak pokok sujud baru kau dapat tak lailatul qadar tahun lepas. Tak dapat. Sebab apa? Aku tak nampak pun pokok sujud. Memang tak nampak lah. Kan? Kita jangan apa ni. Yang penting malam tu lailatul qadar dan kita memang bertarawih malam tu, kita berqiyam malam tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW kata, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, diampunkan segala dosa yang lalu. Ada pula orang komplain, ustaz, alah takkan takat apa dosa je, tak dapat ke syurga yang tempat syurga tertinggi dalam mahligai sebesar bukit ke apa ke? Tak ada macam tu, ustaz. Ampun dosa je. Je ampun dosa ni je. Amboi. Cuba kau mati tengok, apa yang kau paling harap sekali? Tuan-tuan, orang yang dah jadi jenazah, apa yang dia paling harapkan? Tu saya tanya orang. Kalau tuan-tuan dah jadi jenazah, apa yang tuan-tuan agak-agak lah, apa yang tuan-tuan paling harapkan? Keampunan dosa, tuan-tuan. Kita pada masa tu paling mengharapkan keampunan dosa. Sebab kita ni maklumlah manusia, tak sunyi salah silap, tak sunyi kita daripada kesilapan, kecuaian, kelekaan, lalai, leka, waflah kita ni. Kan? Kalau yang buat dosa tu memang nampaklah dosa. Yang tak perasan pun banyak juga. Entah ada mata yang salah melihat, entah ada telinga yang salah mendengar, entah ada mulut salah bercakap, entah ada tangan yang salah terpegang, entah ada kaki yang salah melangkah. Kita tak tahu. Tapi kalau dah masuk kubur, kita nampak semua tu. Yang tersalah ni pun nampak nanti. Jadi inilah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita harapkan sangat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu mendapat keampunan ni perkara yang besar. Kita semua pernah sembahyang jenazah kan? Jadi jenazah tu belum lah. Sembahyang jenazah, siapa tak pernah sembahyang jenazah sini? Semua, tengok semua tak ada angkat tangan kan? Maknanya semua dah pernah jadi sembahyang jenazah. Takbir ketiga apa kita doa? Takbir ketiga, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tu kita minta untuk jenazah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau rajin lagi akrim nuzulahu apa semua tu panjanglah. Paling tidak pun Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau jenazah perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Apa kita minta? Allahumma firlahu, ya Allah ampunkanlah dia. Warhamhu, kesianlah kat dia. Wa'afihi, sejahterakan dia. Wa'fu anhu, maafkanlah dia. Macam minta 4 perkara, tapi hakikat sebenarnya laras bahasa tu sebenarnya nak minta Allah kesian, Allah ampunkan jenazah, ampunkan si arwah ini. Itu je sebenarnya. Mana ada kita nak doa lain-lain? Kan? Sebab pada masa tu yang paling diharapkan ialah keampunan dosa. Maka inilah yang dijanjikan melalui Ramadan. Siang Ramadan baik dengan berpuasa, malam Ramadan baik dengan kita bertarawih, kita berqiyamul lail, kita bertadarus dan sebagainya. Ini Ramadan. Tetapi dalam 3 hadis itu Nabi sebut syarat dia. Betul puasa, betul berqiyam, tetapi ada 2 syarat. Imanan wahtisaban. Iman dan ihtisab. Apa bendanya iman dan ihtisab? Jadi kalau kita buka kitab hadis, memang banyak syarah hadis. Iman apa, ihtisab apa, Imam Ibn Hajar Asqalani pun ada sebut, Imam An-Nawawi pun ada hurai.
Imam Khitabi pun ada hurai, Munawi dan sebagainya. Jadi kalau kita nak bahas yang tu dalam masa yang singkat ni, memang tak memadai. Saya ambil yang kesimpulan. Kesimpulan, kita package-kan iman dan ihtisab ni jadi satu macam satu package, satu istilah. Apa makna dia? Kesimpulan ini saya ambil daripada apa yang diterangkan, yang dibawa oleh Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi di dalam kitab dia Al-Ahadits Al-Muntaqabah. Dia tulis ini, dia kata al-iman wal ihtisab, iman dan ihtisab. Apakah itu? Al-amalu bil yakin, iaitu kita beramal dengan penuh yakin. Al-amalu bil yakin, kita amal dengan penuh yakin. Yakin atas apa? Ala ma wa'adallahu azza wa jalla, atas apa yang Allah Ta'ala telah janjikan atas satu-satu amalan tadi. Kalau kita puasa dengan penuh yakin dengan apa yang Allah janjikan terhadap puasa itu. Kita bertarawih dengan penuh yakin terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala pada tarawih itu. Itu satu. Ma'asyauki, dia sambung lagi. Ma'a ni maknanya dia berserta. Asyauki, rindu. Warraghbati, dan minat sangat, ingin sangat, nak sangat. Apa dia nak apa? Rindukan apa? Fima indallahi ta'ala minal ajri was thawab, terhadap apa yang ada di sisi Allah dari al-ajri, daripada ganjaran, was thawab, dan pahala. Rindu ni macam mana rindu? Kalau kita rindu orang, macam mana rindu orang? Kita teringat je kan? Betul? Macam tak pernah rindu je ni. Kita teringat kan? Dan teringat tu pula dengan sayang. Ada juga orang yang kita teringat tapi dengan bengang. Itu tak jadi. Itu bukan rindu nama dia tu, kan? Kita teringat pada satu orang dengan sayang, dan kita ni tak sabar nak jumpa dia. Dan kalau dapat jumpa dia, kita akan rasa sangat bahagia. Itu rindu, kan? Maka macam tu juga, kita ini tak sabar-sabar teringat-ingat dengan apa yang Allah janjikan, pahalanya, ganjarannya, amalannya, menyebabkan kita tak sabar-sabar nak tunggu amalan tadi. Tak sabar-sabar nak buat, tak sabar-sabar nak sempurnakan amalan. Ini dia. Pertama kena yakin. Sebab tahu, percaya, yakin ni lain. Saya bagi contoh yang simple lah. Selalu pun saya sebut contoh ni. Kawan kita, ada satu funfair tempat kita ni. Kawan kita datang. Kau dah pergi funfair? Belum lagi. Aku pergi semalam. Baguslah, banyak betul, ramai orang. Ada satu pakcik tu, dia buat pertunjukan. Dia panah buah apple atas kepala anak dia. Dia suruh anak dia berdiri, letak buah apple, junjung buah apple. Dia duduk 2 meter, dia panah. Terror betul pakcik tu. Kita pun tanya balik, betul ke? Betul lah, aku tengok semalam. Kita tahu tak? Dah tahulah kan? Sebelum ni tak tahu. Sekarang sudah tak tahu. Tapi level percaya tu tahap mana agak-agak? Ya ke terror ni? Yelah, tahulah. Rupa-rupa esok kita pula pergi. Bila kita pergi, tengok betul lah pakcik tu panah buah apple atas kepala anak dia kan. Sak satu kena, tepat je. Yang kedua jadi. Yang ketiga kena. Yang keempat tepat. Memang kita tepuk tangan. Hebat. Pada masa tu, kita percaya tak percaya lagi pada pakcik tu? Pakcik tu terror. Percaya tak? Dah level dia berubah kan? Daripada semalam kita dengar cerita orang je. Ini dah kita dah tengok sendiri ni. Dah percaya dah. Tapi yakin belum tentu lagi. Apa dalil dia? Tiba-tiba pakcik tu pula tarik kita. Abang boleh ganti anak saya tak? Abang pula junjung buah apple tu. Tengok. Pada masa tu longgar ke tak longgar lutut? Kan? Kalau rasa long life, jalan pun melayang, tu maknanya tak berapa yakin lagi tu dengan pakcik tu. Percayalah, tapi yakin tak yakin tu ada lagi. Faham? Paksa juga, mau tu kucil tu. Tapi kalau kita dah yakin, memang terror pakcik ni. Okey pakcik, saya ready ya pakcik kan. Sebab kita dah betul-betul yakin. Kalau tak, kita terfikir balik. Yalah, anak dia tu dia memang dia berlatih hari-hari dengan anak dia tinggi tu. Aku lagi tinggi daripada anak dia. Kang
Lain pula dia. Pergi ke lain, mati pula aku, tak pasal kan. Buah apple tu kalau atas kepala anak dia sama betul dengan leher aku. Alamak kan. Pakcik tu. Ataupun pakcik tengah tenang-tenang nak panah. Sekali dia bersin ke, batuk ke, Allahu Akbar kan. Kemana pula anak panah tu pergi. Jadi macam-macam. Kalau gitu, begini, tu maksudnya kita belum yakin betul lagi. Ini nak membeza, tahu, percaya, yakin ni. Di sini yang dikatakan iman dan ihtisab, kita yakin sungguh-sungguh. Buat ini Allah bagi. Ini aku akan dapat. Dengan keyakinan macam ni. Contoh, saya bagi contoh. Kita baca Quran, satu huruf berapa dapat? Ni tanya orang surau mesti boleh jawabnya. Satu huruf berapa? 10. Itu sebenarnya untuk kita baca Quran di luar solat dalam keadaan tak ada wuduk. Faham? Katalah kita nak pergi pejabat, naik kereta, sambil-sambil bawa kereta, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Macam tu. Maknanya baca Quran di luar solat tanpa wuduk. Satu huruf 10. Qul, qaf, lam 20. Huwallah, ha, waw, alif, lam, ha, 5 huruf 50. Macam tu. Kalau kita baca Quran di luar solat, berwuduk, lepas semayang, dah habis doa apa semua, dah habis semayang sunat, ambil pula Quran kan. Wuduk ada lagi ni, ambil Quran kita baca. Pada masa tu Qul huwallahu ahad, sepatutnya dapat 70 je. Tapi kerana kita ada air semayang, dia darab 25. Satu huruf jadi 25. Tapi kalau kita baca Quran dalam solat ni mesti ada wuduk lah. Ke ada orang semayang tak ada wuduk kat sini. Dalam solat, satu huruf Allah akan bagi 100 hasanah. Bukan 10, bukan 25. 100 hasanah. Saya nak tanya tuan-tuan, perempuan duduk belah sana, saya tak tahu ada ke tak ada kan. Ada kot, buka puasa tadi ada. Saya pun tak boleh nak tanyalah, dalam belah-belah sana tu tak nampak. Nak tanya yang saya nampak kat depan ni. Fatihah ada berapa huruf? Allah, Ustaz tanya soalan pun kan. Itu semua yang kami lupa nak ambil tahu. Memanglah kita, sebab kita, bagi kita akhirat ni tak penting. Sebab tu kita tak ambil tahu. Masa kita minta kerja dulu, nak interview tu, kita check tak berapa offer dia bagi, nak bagi starting gaji. Kita check tak? Keminta je tak tahu gaji. Orang tanya, oh kau nak pergi interview, kerja apa? Kerja ni berapa starting? Entah. Mana ada. Kita akan ambil tahu awal-awal lagi. Sebab kita tahu benda tu kita minat sangat. Gaji ni kita minat. Cuba tak bayar gaji, berhenti kita kan. Tuan-tuan, kita tak ambil tahu pasal akhirat. Tapi ulama-ulama besar dia ambil tahu. Kita yang tak berapa ulama ni yang tak ambil tahu. Kita ni alamak kan. Imam Ibn Katsir, dia tulis dalam kitab tafsir dia lah, yang saya baca dalam kitab tafsir Ibn Katsir. Dia kata Al-Fatihah ini ada 139 huruf. Fatihah ni makmum baca, imam pun baca. Semayang wajib pun kita baca, semayang fardu, semayang sunat pun kita baca kan. Maknanya setiap rakaat mesti kita baca Fatihah. Fatihah ni ada 139. Nak darab berapa? Darab 100. Untuk baca Fatihah sahaja, berapa pahala kita? Berapa hasanah kita akan dapat? Berapa? 13,900. 13,900. Itu dalam, sebab kita baca dalam sembahyang. Kalau kita tahu ini janji Allah, kita kena yakin sungguh-sungguh dengan janji Allah ini. Bila kita yakin dengan janji Allah, tuan-tuan, itu baru dalam semayang. Kalau bulan Ramadan, setiap amalan wajib diganda 70. Baca Fatihah ni wajib ke sunat? Wajib. Maknanya dapat gandaan 70. Sekarang sila kira
13.900 darab 70. Berapa dapat? Oh, di awal lagi dia dah kira dah. 973.000. 973,000. 973,000 dekat sejuta tuan-tuan. Baru baca Fatihah. Imam kita yang duk baca, hafiz apa semua tu, lagilah kita tak tahulah berapa dia dapat. Kita tu kan dengar je. Tapi Fatihah semua orang baca kan. Makmum pun baca, imam baca, makmum baca. Dengan dalam bulan Ramadan ni, baca Fatihah saja pun dekat 1 juta kita dapat. Ini nilai Ramadan. Ini janji Allah dalam Ramadan. Jadi kita kena yakin dengan janji ini, baru kita dapat iman dan ihtisab. Pertama kita tahu, yang kedua kita kena yakin. Dan kalau kita dah yakin, apa akan jadi? Kalau kita yakin, barulah nak buat 20 rakaat tarawih pun tak rasa berat tuan-tuan. Sebab kita dah tahu, Allahu Akbar. Kalau 1 rakaat, 1 Fatihah dah dekat 1 juta, 20 rakaat tak 20 juta jadi dia. Jadi inilah yang kita nak usahakan dalam diri kita. Sempena Ramadan Al-Mubarak, yang mana kita buat sikit dapat banyak ni, kita usahakan, jaga sungguh-sungguh. Usahakan daripada tahu kepada yakin terhadap apa yang dijanjikan. Dan orang yang yakin dengan apa yang Allah janjikan, patah kaki pun dia akan datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tetap sempurnakan 20 rakaat. Kan? Dapat tak dapat tak kisah, kat mana, kat masjid, kat surau ke, kat rumah ke, dia akan pastikan 20 rakaat tu dapat disempurnakan. Kenapa? Kerana dia yakin dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, apa yang telah dijanjikan oleh Allah Taala minal ajri, daripada ganjaran, wat tawabi, dan juga pahala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik. Itu belum lagi darab dengan malam Lailatul Qadar. Jadi kerja rumah saya bagi. Balik buka kalkulator masing-masing. 273,000 darab 30,000. Berapa dapat? Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.